Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton-penonton di rumah yang sedang berada di mana-mana sahaja pun. Cik Man ucapkan semoga berada dalam keadaan sihat sejahtera bersama insan-insan dan keluarga yang tersayang. Tu boleh tengok rancangan Jawapan Panas Cik Man. Kau tanya je, insya-Allah Cik Man akan jawab. Jadi pada hari ini adalah hari yang pertama untuk tema yang baru, iaitu tema tentang puasa. Dan untuk pengetahuan semua, dah rasanya Cik Man pun yakin korang semua, tuan-tuan, akak-akak semua dah rasa dia punya debaran persediaan kita untuk menghadapi bulan yang mulia ini, iaitu Ramadan. Itu nama bulan yang satu-satunya Allah sebut di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan yang Allah turunkan padanya Al-Quran. Cuma sebelum kita nak melangkah secara lebih detail ataupun secara lebih terperinci berkenaan dengan Ramadan ataupun puasa, ibadah puasa yang Allah syariatkan pada bulan Ramadan ini, Cik Man nak huraikan pada adik-adik sekalian, pada makcik-makcik, kak-long, abang-abang, tentang apa yang berkaitan dengan ibadah fardu Ramadan yang sebelum ni kita ingat dalam Islam ni yang perlu kita buat ialah puasa Ramadan sahaja. Sebenarnya sebelum kita nak bincang pasal Ramadan, kita ada satu konsep ataupun satu ibadah yang kita panggil tentang, iaitu puasa sunat ataupun tatawwu', ataupun istilah lainnya nafilah. Maknanya kita memang sukarela nak buat. Jadi sebelum kita nak bincang pasal puasa sunat juga, maka kita pun nak bincang tentang apakah yang dimaksudkan tentang ibadah sunnah di dalam Islam. Dalam episod ni Cik Man nak banyakkan kita berbincang pasal ibadah sunat, ataupun selain daripada sunat kita ada sebut juga tatawwu'. Tapi selalunya perkataan tatawwu' ni kita tak sebut selalulah. Yang selalu kita sebut ibadah sunat. Ada yang wajib, ada yang sunat. Di samping perkara-perkara yang wajib, kita buat juga benda yang sunat. Sebagai contohnya, sebelum semayang, bab semayang, Cik Man ambil bab semayang. Ada semayang yang fardu, ada semayang sunat, qabliyah. Zuhur ada qabliyahnya, kemudian ada ba'diyahnya, maghrib ada ba'diyahnya, isyak ada ba'diyahnya, itu bab solat. Kemudian dalam bab puasa pun ada puasa wajib, ada puasa sunat. Puasa sunat yang berbentuk mingguan. Contohnya yang Nabi selalu buat Isnin, Khamis. Dan ada puasa sunat yang berbentuk tahunan, 6 hari dalam bulan Syawal. Ada puasa sunat yang berbentuk bulanan, 3 hari, mana-mana hari, ataupun pada hari-hari putih, iaitu pertengahan setiap daripada bulan Islam. Jadi sekarang ni, dalam episod ni, kita nak bincangkan tentang konsep ibadah sunat. Apa kepentingan ataupun kenapa Allah jadikan ibadah sunat ini? Okey? Baik, dalam Quran bila Cik Man sebut perkataan tatawwu', tatawwu' tu yang tak wajib, ya. Korang faham senang, yang tidak wajib. Lawannya yang wajib. Tatawwu' ni sukarela untuk menunjukkan ketaatan kita kepada Allah. Allah suruh buat yang wajib, kita tambah sikit kan. Jadi dalam Quran memang ada menyebut tentang perkataan tatawwu'. Jadi perkataan tatawwu' itu yang bermaksud tak wajib tu, Allah memang ada sebut dalam Quran. Dalam surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Maka barang siapa yang memang sukarela nak buat kebajikan, maka pahala dia akan dapat apa yang dia buat itu. Jadi kita seronok untuk bekerja-kerja ataupun orang kata berebut-rebut tamak. Dalam bab ni kita boleh tamak. Dalam contoh-contoh yang lain dekat dengan kita, kalau pergi surau, pergi masjid kan, tengok orang berebut-rebut nak pergi ke saf yang depan. Jadi kita tak sewajarnya sebagai hamba Allah ataupun sebagai umat Nabi Muhammad yang memang perlu tamak kepada pahala, kita tak boleh nak serahkan peluang yang kita ada kepada orang lain. Silakan. Selalu Cik Man tengok kadang-kadang tu, ataupun kita biasa dengar, 2 orang berebut nak pergi saf depan. Jadi bila berebut tu salah seorang, silakan. Tak ada silakan. Kalau boleh sepak terajang seorang tu. Yang penting aku dapat saf depan. Banyak hadis-hadis yang menceritakan tentang kebaikan berada di saf depan. Jadi kita rasa kita tak nak bagi orang lain. Dalam bab akhirat, dalam bab pahala, kita dulu nombor 1. Kita biasa tengok video kan di Madinah ataupun di Mekah, bila buka saja pintu, bila time semayang tu, berlari-lari orang untuk merebutkan saf yang pertama. Jadi benda-benda ini walaupun tak wajib, tapi memang kena ada set dalam diri kita berkenaan dengan bagaimana seorang hamba yang beriman berebut-rebut ataupun tamak, tak bagi chance pada orang lain dalam urusan akhirat.
Tapi yang boleh bagi chance ataupun peluang, dalam urusan dunia. Dalam bab makan, kalau misal kata memang seketul kari pub, silakan. Tapi pelik orang kita ni, dalam bab mentenarah, ya Allah, dia dulu. Kalau boleh nak duduk dalam dulang tu, dulang makan tu. Tapi dalam bab yang ke arah akhirat, dia boleh silakan orang lain. Jadi sudah terbalik. Sepatutnya kita mendahulukan diri kita dalam urusan-urusan akhirat dan pahala, dan mendahulukan orang lain dalam urusan keduniaan, dalam urusan keuangan ataupun makanan. Jadi untuk lebih jauh lagi untuk memahami konsep tatawuk ataupun urusan-urusan sunat kebajikan-kebajikan ini, jangan ke mana-mana, datang balik Jawapan Panas Cik Man. Alhamdulillah, kembali dalam rancangan Jawapan Panas Cik Man. Korang tanya je, insya-Allah rezeki daripada Allah, ada ilham, ada ilmu, Cik Man akan jawab. Baik. Jadi kita sekarang ni berada dalam tema, bagi siapa yang baru saja duduk, letak punggung dekat sofa ke, dekat lantai ke, buka channel tengok muka orang tua ni, maka kita sedang berada dalam rancangan Jawapan Panas Cik Man, dan tema kita ialah puasa. Cuma kita nak bincangkan dalam episod kali ini secara umum tentang tatawuk dahulu. Sebab kita pun tahu bila nak cerita pasal puasa, dia sama macam ibadah yang lain. Ada sunat, ada yang wajib. Dalam puasa ni ada puasa wajib yang kita faham, puasa Ramadan ataupun puasa nazar, dan ada puasa yang sunat. Okey, ada satu soalan daripada netizen. Soalan ni banyak. Hidup aku ni dengan netizen je lah, siapa je lagi kan? Jiran pun kadang-kadang ada, kadang tak ada. Lagi banyak jumpa netizen tapi tak pernah jumpa depan-depan. Soalan dia berbunyi, Cik Man, apa beza amalan sunnah? Apa beza perkataan sunnah dengan perkataan sunat? Ejaan dia sama. Cuma yang ujung itu kita ada matikan, ataupun yang ujung itu kita dengan H ataupun dengan T. Sebenarnya kedua-duanya dari satu sudut sama, iaitu kedua-duanya disyariatkan oleh Allah dan Rasul. Dan hubungan antara sunnah dan sunat adalah hubungan antara umum dan khusus. Cik Man bagi contoh. Apa beza antara rambutan dengan buah? Dua-dua sama tak? Sama, boleh dimakan. Tapi hubungan antara kedua-duanya antara umum dan khusus, iaitu buah lebih umum daripada rambutan. Tidak semestinya buah itu rambutan. Dan rambutan itu pasti buah. Kau boleh faham ya? Jadi sama juga dengan sunnah dan sunat. Tidak semestinya sunnah itu adalah sunat. Ada juga sunnah yang wajib. Ada juga sunnah yang tak wajib. Ada juga sunnah yang orang kata sunnah yang meninggalkan benda yang haram. Ada juga sunnah yang meninggalkan benda yang makruh. Tetapi sunat confirm sunnah. Baik. Sunnah secara umumnya membawa maksud perjalanan hidup Rasulullah. Sekarang ni apa benda yang kita buat dekat dalam dunia ni, dalam hidup kita sebagai seorang Muslim, masuk masjid kaki kanan, keluar masjid kaki kiri, masuk jamban kaki kiri. Kemudian apa-apa yang baik kita akan mulakan yang kanan, sikat kita belah kanan dulu, pakai selipar yang kanan, menguruskan baju yang kanan, salam orang pun tangan kanan. Benda ni sunat. Benda ni sunnah, cara hidup Nabi. Kemudian Nabi sembahyang, itu sunnah dia. Dan sembahyang ada benda yang wajib, ada perkara-perkara yang wajib yang Nabi buat, itu sunnah. Maknanya lifestyle. Bila lifestyle Nabi, Nabi buat semua benda. Nabi buat meninggalkan yang haram. Nabi tidak berzina. Nabi buat meninggalkan yang haram dari sudut akidah, iaitu tidak menyembah berhala. Dan Nabi buat meninggalkan yang makruh, iaitu Nabi membersihkan diri, tidak ada bau bawang, tidak ada bau-bau yang kurang enak waktu Nabi solat berjemaah di masjid. Yang ni bab makruh. Kita tak adalah nak kata sunnah makruh, ada sunnah haram ke Cik Man? Jadi maknanya Nabi buat benda tak? Sunnah haram itu maksudnya sunnah meninggalkan benda yang haram. Maknanya meninggalkan benda yang haram adalah sunnah Nabi, lifestyle Nabi. Nabi tak buat benda yang haram. Meninggalkan benda yang makruh adalah lifestyle Nabi. So maknanya sunnah ni lebih umum. Apa saja yang Nabi buat. Tidak makan dob contohnya. Itu satu haiwan biawak padang pasir. Dia lebih kurang bentuk dia sama macam biawak yang kita ada dekat sini lah, dekat Malaysia ni. Nabi tak makan. Tapi bila Nabi tengok sahabat makan depan dia, Nabi tak marah. Ini bermakna makan dob, iaitu biawak padang pasir tu yang bentuk macam biawak tu hukumnya harus. Cuma Nabi tak buat. Itu salah satu daripada lesen. Bila Nabi tak makan, tak bermaksud benda tu haram. Bila Nabi tengok dan Nabi tak larang.
Kemudian Nabi sembahyang 5 waktu sehari semalam. Itu sunnah kategori wajib. Tadi sunnah kategori meninggalkan yang haram. Yang ni sunnah kategori wajib. Kemudian dah sembahyang 5 waktu pula, Nabi buat sembahyang-sembahyang sunat yang lain ataupun puasa-puasa sunat yang lain. Maka itu adalah sunnah kategori yang sunat. Baik. Kemudian sunat. Dia hujung dia T. Apa maksud sunat? Yang kita faham sunat ni buat dapat pahala, tak buat tak apa. Itu sunat. Contoh, sembahyang zuhur, fardu. Sebelum tu ada qabliyah. Jadi ada orang tak buat, ada orang buat. Cuma dia ada kategori dia. Ada sunat muakkad, ada sunat yang tidak muakkad. Sunat muakkad ni sangat dituntut. Kalau tak buat memang rugi besar lah. Contohnya macam qabliyah zuhur, kemudian ba'diyah zuhur. Qabliyah ni sebelum zuhur 2 rakaat. 4 rakaat ataupun 2 rakaat selepas zuhur. Dan ada sunat yang tidak dituntut, ya. Contohnya sebelum asar dan sewaktu dengannya. Sunat-sunat yang sangat-sangat dituntut ni, Cik Man bagi contoh sembahyang sunat fajar, itu 2 rakaat sebelum subuh. Apa Nabi sebut tentang sembahyang sunat 2 rakaat sebelum subuh? Rakaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Witir, duha, ini antara perkara-perkara yang Nabi memang tak pernah tinggal. Ataupun kalau tinggal pun nak bagi tahu benda tu tak wajib. Jadi benda-benda ni disebut sebagai sunat. Dia tak wajib. Dia sebahagian daripada keseluruhan hidup Nabi. Sebahagian, kan kita ada 5 hukum, kan kita belajar daripada sekolah rendah, kan ada 5 hukum taklifi. Yang pertama sunat. Yang kita faham sunat kalau tak buat tak ada masalah lah. Yang kedua wajib. Wajib ni kalau tak buat dosa. Kalau buat dapat pahala. Yang ketiga makruh. Makruh ni kalau buat tak dapat dosa. Tapi kalau tinggalkan dapat pahala. Maknanya makruh ni lebih baik jangan buat. Yang keempat harus. Harus ni tak buat ke buat sama. Contohnya makan. Tadi dah makan. Ni nak melantak lagi. Jadi boleh tak saya makan sekarang? Terpulang suka hati engkau. Tapi kalau kita kaitkan makan itu dengan nak dapat tenaga untuk ibadah, dekat situ dah ada kait dengan ibadah, maka dapat pahala. Tapi kalau makan benda yang haram dah dosa, walaupun asalnya boleh. Ataupun makan sampai merosakkan kesihatan. Padahal benda tu halal. Tapi makan gula sampai dapat penyakit darah tinggi. Gula darah tinggi tak, kencing manis. Maka hukumnya dah jadi haram sebab menjatuhkan diri ke arah kebinasaan. Dan ada satu lagi iaitu haram. Kalau buat dapat dosa, kalau tinggalkan dapat pahala. So, ini hubung kait antara sunat dengan sunnah. Di mana sunat tu sebahagian daripada sunnah dan sunnah itu adalah keseluruhan ataupun cara hidup Nabi SAW. Umum dengan khususlah. Banyak benda-benda yang kita kena. Bahkan kita meninggalkan benda yang wajib dengan niat untuk, oh saya tak nak, minta maaf. Ini arak. Saya memang kalau ikut saya nak kan. Ini perasa yang best mungkin memberi ketenangan. Tapi Nabi tak kasih, maka saya wajib tinggalkan sebagaimana arahan daripada Rasulullah ataupun larangan daripada Quran. Maka kita dapat pahala sebab ada nilai untuk kita mengikut cara hidup Nabi. Maka jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini dalam Jawapan Paling Cik Man. Tunggu. Alhamdulillah, kembali dalam rancangan Jawapan Pandai Cik Man. Korang tanya je, insya-Allah Cik Man akan jawab setakat yang mampu. Baik, kita masih lagi berada dalam perbahasan tentang ibadah sunat ataupun tatawuk ataupun nafilah. Jadi apa kepentingannya? Kenapa perlu wujud benda-benda yang macam ni? So pastinya kita memahami Allah Subhanahu Wa Taala itu Tuhan yang Maha merahmati dan dia kalau boleh memang nak masukkan kita dalam syurga. Cuma kadang-kadang kita yang degil, kita yang tarik tangan kita balik nak masuk ke dalam kebinasaan. Allah dah promote macam-macam, dah bagi diskaun. Kemudian dalam persoalan sunat ni Allah ada buat benda yang wajib dan Allah ada cipta juga ibadah-ibadah sunat. Jadi ada persoalan-persoalan daripada netizen. Cik Man, betul ke amalan sunat dapat menampung ataupun tampal buat correction balik solat-solat fardu kita? Baik, secara ringkas, yes, betul. Iaitu di mana ada satu konsep amalan-amalan tatawuk ataupun amalan sunat, dia akan backup mana-mana kekurangan ataupun lompong, kebocoran yang berlaku pada amalan fardu. Bahkan ada satu hadis daripada Nabi SAW, ketika di akhirat besok,
antara soalan pertama yang Allah tanya bukan soalan SPM. Yalah SPM, ya, soalan padang mahsyar. Ni maksud Cik Man ni soalan SPM yang anak-anak makcik, anak maklum. Maklum tak payah tanya budak-budak ni dapat markah berapa, tak payah nak diamukkan sangat kenapa kau turun. Tapi maklum yang paling penting tanya untuk anak-anak, kau dah semayang zuhur ke belum? Asal kau ke mana? Kemudian jemaah kau pergi ke tidak? Dah sedekah ke belum tabung masjid? Engkau duit engkau pergi joli ke sana kemari bukan main sakan, tapi duit sedekah masjid. Benda-benda yang macam ni yang akan jadi saham dekat akhirat besok. Sebab Allah akan tanya, soalan yang paling penting dan soalan yang sulung sekali ialah tentang solat. Ni tentang solat lah ni, tapi Cik Man nak kaitkan walaupun kita dah nak masuk ke ambang puasa, tapi dia ada falsafah dia sama. Jadi awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-solah. Seawal-awal perkara yang Allah akan tanya di akhirat besok ialah solat. Allah akan tanya hamba dia solat fardu macam mana, okey ke tidak? Okey. Bila ada berlaku kekurangan daripada solat fardu, maka Allah akan alih ke soalan yang kedua, dia ni ada buat solat sunat ke tidak? Jadi solat sunat, kita berdasarkan situasi ini nanti, kita dapat melihat bahawa amalan-amalan sunat sangat penting. Sebab kita tak boleh nak yakin, tak boleh nak overconfident. Saya rasa Ustaz solat saya 100%. Itu satu kesilapan yang besar, bahkan satu dosa. Sebab kita seolah-olah riak dan kita yakin, kita confirm amalan-amalan fardu dan wajib kita memang complete 100%. Pasti ada silap. Dari segi khusyuknya, dari segi sunat tak buat. Mentang-mentang kunut sunat, mentang-mentang tahiyat awal sunat, mentang-mentang doa iftitah sunat, main tinggal aja. Padahal waktu dan ruang itu banyak lagi. Itu dari sudut amalan-amalan yang kita tinggalkan dalam semayang. Kemudian waktu semayang tu pula ada yang jenis pakai pakaian yang asal ada tutup aurat. Baju tak pakai, kemudian minyak wangi tak pakai, kemudian menyebabkan orang lain tak selesa. Jadi benda-benda macam ni adalah kecacatan dalam amalan-amalan wajib. Ketika puasa, mungkin mengumpat, ataupun kita berkira dalam bab makan, ataupun terlebih membazir. Kan bazar Ramadan, bukan kuih saja dibeli, dengan tiang-tiang kemah pun disapu. Kan? Kesudahnya bila dah teguk air sirap bandung, kemudian 2-3 kali pap, makanan-makanan yang lain jadi membazir. Jadi benda-benda macam ni adalah bersifat kekurangan. Maka apa yang dapat menampung ataupun backup kepada amalan-amalan wajib ini sudah pastinya amalan-amalan sunat. Itu yang pentingnya tatawuk itu. Maknanya kita kena tamak. Dalam Quran Allah sebut fastabiqul khairat. Hendaklah kamu bekerja-kerja ataupun berlumba-lumba. Fastabiqul, iaitu lumba-lumba al khairat, untuk buat amalan kebajikan. Kita tengok contoh-contoh yang ada pada zaman Nabi sendirilah, ya. Nabi sendiri dia buat amalan yang fardu. Kemudian Nabi pun buat amalan sunat sampai bengkak kaki. Nabi semayang sampai bengkak kaki. Aisyah tanya, "Ya Rasulullah, suamiku, kau diampunkan dosa?" Tak ada dosa. Dulu, kini, selamanya komplit dah, beres dah. Tak ada dosa kan? Tiba pula utara. Pantai timur. Kenapa semayang sampai bengkak-bengkak kaki ni? Maka Nabi jawab, adakah salah? Tak boleh ke aku menjadi hamba abdan syakura, hamba Allah yang bersyukur? Jadi disebabkan Nabi diberikan nikmat, Nabi diberikan kedudukan, Nabi diberikan, kita lah termasuk kita juga. Jadi kita berterima kasih. Contohnya macam ada orang lah, bila kita buat kerja yang wajib yang dia suruh, tiba-tiba dia buat baik pada kita, bayar gaji yang tinggi dan seumpamanya. So kita dengan senang hati, bos, tak apa bos, saya buat tambahan-tambahan lah bos, tak ada masalah, saya tolong angkat barang, bos masuk dalam kereta ke, cuci kereta bos. Kau dah kenapa saya seronok sebab bekerja dengan bos, bos sebagai seorang penyayang. Itu manusia, bos manusia. Ini bos segala bos, tuan segala tuan, raja segala raja. Jadi kita rasa macam, dan Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala sudah pastinya bos kita ataupun pencipta kita yang tak pernah melakukan kesilapan, yang tak pernah berlaku zalim, sentiasa adil, kata sentiasa buat benda-benda yang sentiasa menyediakan pahala-pahala yang kita tak jangka. Kita buat satu kebaikan, kita dapat 10. Jadi apalah salah kita sebagai seorang hamba yang faham hakikat ini, melakukan amalan-amalan kebajikan. Jadi dalam soal ibadah sunnah sudah pastinya confirm, insya-Allah, dengan kejujuran, dengan keikhlasan yang ada. Nak pula kita nak puasa Ramadan ini, sebelum tibanya puasa Ramadan ni, ada persediaan-persediaan yang lain, sama ada dari segi puasa sunat itu sendiri ataupun
orang kata preparation untuk menghadapi golongan-golongan yang miskin, yang tak makan, ataupun dalam Melayunya kita ada budaya-budaya more. Jadi kat situlah kita banyak pintu-pintu kebajikan yang kita boleh buat sepanjang bulan Ramadan nanti dalam konteks ibadah tatawwu' ataupun ibadah sunat, iaitu perbuatan yang tidak wajib tetapi satu ruang yang besar untuk kita meraih pahala dan juga saham daripada Allah supaya nanti menjadi kegunaan kita di akhirat. Jadi jangan ke mana-mana, untuk hari ini cukup setakat ini. Kita akan sambung lagi berkenaan dengan puasa dan apa yang berkaitan dengan puasa pada hari-hari yang lain. Kembali nanti dalam rancangan Jawapan Panih Cik Man. Korang tanya aja, insya-Allah Cik Man akan jawab. Jumpa lagi di hari yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.